Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang. Jika anda mendengar suara saya, tolong berikan respon anda. Adakah anda mendengar suara saya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Baik, ada masalah tentang tutorial 1? Ada masalah tak tentang tutorial 1? Tutorial 6.1. Jika ada masalah, tolong beritahu. Kalau tak ada masalah, kita teruskan. Baik, ini ialah tutorial 6.1. Kita tengok 6.1. Tutorial untuk lecture, soalan itu rasanya mudah bagi anda untuk menjawab. Kita pergi pada week 6.1 lecture. Name the following logic gate. Logic gate A is, apakah logic 8 A tu? Ainul Wadiyah ada Ainul Wadiyah. Apa nama Ada. logic gate yang pertama tu? XO. Yes, very good. XO. Ini ialah XO. Ini adalah XO. Nombor 2. Nombor 2 Ayu ni apa Ayu ni? Nombor 2. Snow. Ya, ni ialah X no. Ini ialah X no. Okay, alright. Soalan 6.1 rasanya tak ada masalah. Ramai rata-rata boleh menjawab. Tip untuk kita, cara untuk kita menjawab yang pertama ialah kita letakkan simbol pada setiap logic gate. Simbol operator pada setiap logic gate. Kita contoh logic gate yang pertama A dengan B. Ini ialah simbol dia ialah darab ke tambah. Aziana. Darab ke tambah Aziana? Darab. Darab. Jadi kita kena letakkan simbol darab. Sebab ini ialah logic N. Logic N. Kemudian ini bagi yang kedua pun sama juga N. N ialah simbol dia darab. Kemudian last kali ialah simbol dia tambah. Kemudian kita akan buat urutan satu per satu, buat tracing A, B, A dengan B. Yang sini ialah A, B akan darab dengan C. Kemudian dari sini ialah A not A. Ini ialah not A. Dan bila sampai sini dia akan jadi A not A C. Atau kita boleh letakkan C not A pun boleh juga. Sama juga dengan yang sini, kita boleh buat sama ada anda letakkan A, B dalam kurungan C pun boleh juga. Terpulang pada anda. Sebab ini ialah darab, kita boleh sekalikan. Bila sampai sini, dia akan jadi A, B, C tambah dengan A not A, C. Alright, itu ramai yang dah dapat. Untuk 6.1 sehinggalah 6.1 F. Semua dah dapat, alhamdulillah. Sekarang kita akan bincangkan tentang soalan 6.2. Baik, untuk 6.2 saya akan bincangkan 2 soalan, kemudian anda akan buat 2 soalan lagi. Baik, saya nak buat anda membuat pilihan soalan manakah yang perlu saya bincangkan pada petang ini untuk soalan 6.2. Yang mana satu? Cuba bagi respon. Yang mana satu nak saya bincangkan? 4. Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Satu lagi? 3. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Soalan dia apa?
build the truth table for a following scenario. Dia suruh kita build the truth table for the following scenario. Sekarang dia suruh kita build truth table. Baik, yang pertama sekali untuk kita nak membuat build the truth table, anda kena buat dahulu Boolean expression. Boolean expression. Jadi kita kena tahu Boolean expression. Okey, kita pergi satu persatu dan kita kena fahamkan ayat, setiap ayat dalam soalan tersebut. Traffic signal sensor are usually preferred because they not only manage the consistent traffic flow effective but also detect when car arrive. Okay, car arrive. When car arrive, ini ialah dia punya input. Can car arrive at intersection and, okay, kita ada satu operator dekat sini, and when several car are stacked at an intersection. Okey. Jadi kita ada berapa dia punya input. Output dia apa yang pertama? Output dia apa? Siapa yang tahu? Output dia apa? Output dia apa? Aziana? Output dia ialah, yes, traffic signal sensor. Traffic signal sensor. Traffic signal sensor ini kita katakanlah kita letakkan C lah. Kita letakkan C ya. Traffic signal sensor kita letakkan C. C tak nak lah. Sebab selalu A, B, C dia punya input kan. Kita letakkan Y lah. Okay, Y. Traffic signal sensor Y. Number input dia ada berapa input dia? Input dia ada berapa? Input dia ada berapa? Input dia ada berapa? 2. Ada? 2. Ada 2. Apa dia 2 tu? Car arrive at intersection dengan several cars are stacked at an intersection. Car arrive at intersection. When number 2 ialah several car are stacked at intersection. Itu. Betul? Adakah cuma 2 saja? Apa pendapat yang lain? Ada tak pendapat yang lain? Input dia ada 2. Bagaimana pendapat yang lain? Adakah betul input dia hanya 2? Cuba fahamkan betul-betul. Traffic flow effective. Traffic flow effective. Tak berapa dengar. Siapa yang bercakap tadi? Siapa yang bercakap tadi? Tak. Siapa yang bercakap tadi? Berdasarkan pendapat anda, adakah input dia hanya 2 sahaja? Traffic flow effectively. Traffic Flow effectively. Flow effectively. Ni, flow effectively ni. Cuba kita cuba kita fahamkan betul-betul soalan itu. Traffic signal sensor are usually preferred because they not only manage the consistent traffic flow effectively but also detect when car arrive at intersection and when several cars are
stack at intersection. Maknanya traffic light itu bukannya dia untuk hanya mengendalikan ataupun menguruskan tentang traffic light, tetapi dia juga detect dalam bahasa Melayu apa? Kesan. Apa nama? Kesan. Assign? Dapat kesan. Ya, Kesan. mengesan. Yes, betul. Mengesan kereta datang di dalam kotak yang telah diletakkan sensor itu, ataupun dan dia mengesan kereta tu sampai dan kereta itu berhenti ataupun stuck dekat kawasan intersection. Jadi apakah input dia? Ada berapa input dia? 3. Yes, 3. Apa dia 3 tu? Apa ni, the inconsistent traffic flow effectively, car arrive dengan several car Stack. stack. Ya, betul. Ya, jadi dia akan 3. Jadi input dia Y equal A. Mesti ada 3 itu, baru Y itu akan berfungsi. 3. Jadi A, B, darab B dengan darab C. Ada 3. A darab B darab C. Siapa yang tak faham lagi? A itu untuk apa? Untuk apa A? Inconsistent Yes, traffic. inconsistent traffic flow effective. Ni ialah A. Yang kedua ialah car arrive. B. Car arrive at intersection. Dan yang ketiga C ialah several car are stacked at intersection. Ada 3. Jadi bila ketiga-tiga ni ada, barulah signal traffic sensor itu berfungsi. Jadi Y equal A, B, C. Dia punya Boolean expression. Okey. Sekarang kita pergi pada macam mana kita nak membuat truth table. Macam mana kita nak membuat truth table. Kita ada A, B, C. Okey. Y, ni paling penting Y equal A, B, C. Nak buat truth table mesti ada boolean expression. Jangan buat terus truth table. Tak ada boolean expression. Kita akan sukar untuk kita membuat truth table jika tidak ada boolean expression. Jadi yang pertama, untuk membuat truth table, apa perlu kita buat? Input. Senaraikan Boolean input. expression. Boleh tak saya letakkan input C, B, A? Boleh tak? Boleh. Boleh. Terpulang pada anda nak letak macam mana pun, tetapi sebaik-baiknya apa? Ikut urutan abjad. Ikut urutan abjad. A, kita ada A, kita ada B, kita ada C. Okey. Alright. Baik. Apabila kita membuat macam ni, ada berapakah input kosong untuk A? Ramai yang tak tahu. Ada 2 input, dia letakkan kosong pun sampai 4. Saya tengok awak hantar jawapan hari tu. Ada 2 input sahaja, awak letakkan kosong tu sampai 4. Kenapa kosong itu ada 4? Kenapa kosong itu ada 2? Kenapa kosong itu ada 1? Ia berdasarkan kepada apa? Kepada input dia. Ini ialah 2 kuasa kosong. Yang ini ialah 2 kuasa 1. Ini 2 kuasa 2. 2 kuasa kosong ialah 1. Sebab tu kosong dia 1, 1 dia 1. 2 kuasa 1 ialah 2. Kosong dia 2, 1 dia 2. 2 kuasa 2 ialah 4. Kosong dia 4. 1 dia pun 4. Jangan salah. Jangan salah.
Jangan salah. Jadi bila kita ada ruangan kosong yang tidak ada nombor, kita tambahkan saja, ulang balik semula. 01, 01, 01. Jangan main letak aja. Tapi kita tak faham apa benda 0101 tu. Lepas tu, boleh tak kita terus menjawab Y? Boleh tak? Tak. Sebab kita tahu ia ada darab kan? Sebab darab. Awak boleh terus menjawab Y terus pun boleh, tak ada masalah. Sebab tapi kena tengok tiga kolom. Kalau dia darab, apa perlu kita ingat formula untuk darab? 111. Ya, yang ada 1, 1, 1, ia akan jadi 1. Yang lain semua kosong. Jadi kita kena cari yang ada 1, 1, 1. Nampak tak kolom yang bawah sekali? Row yang bawah sekali? 1, 1, 1. Sini akan jadi 1. Yang lain semua kosong. Kalau siapa yang dah boleh buat, boleh tengok ketiga-tiga terus, kita boleh terus menjawab. Okey, boleh? Sama ada anda nak buat macam ni atau kita buat satu persatu. Mula dengan A, B, A darab B, barulah A darab B darab C. Boleh buat satu-satu. Tapi kalau kita dah cekap dalam truth table, kita boleh terus direct dari Y terus ke Y. Tapi ada soalan, macam mana pula dia punya pemarkahan. Kita kena tengok pemarkahan pula. Jadi, saya risaukan jika anda membuat terus direct macam ni, pemeriksa akan skip kita punya markah. Jadi, kita sebaik-baiknya kita kena buat satu persatu. Okey, satu persatu. Jadi kita mula dengan A, B. Kita darab A dengan B. Jadi A darab dengan B, ini ialah 1, 1, yang lain semua kosong. Dan seterusnya ialah A, B dengan C, iaitu Y lah. Jadi Y, kita kena cari 1, 1, yang lain semua kosong. Okey, jadi jawapan kita samalah macam yang tadi kita buat direct tersebut. Okey, boleh? Saya harap anda faham. Okey, kita pergi pada soalan nombor 4. Food Tanda is Malaysian most convenient online food ordering site, connecting people with best restaurant around them. Ordering with Food Tanda is easy. All you need to find restaurant that deliver to you by entering your address, browse the menu and pay. Okey. Apakah output dia? Apa output dia? Apa output dia? Batrisha ada Batrisha? Apa output dia? Yes, sir. Ya, output dia apa untuk soalan nombor 4? Apa soalan nombor 4? Find restaurant. Bukan. Output dia ialah ordering Food Tanda. Inilah ordering Food Tanda. Okey, nak order. Jadi bila nak order Food Tanda, kita kena tahu yang pertama ialah apa? Nak order Food Tanda. Ref.
Yang pertama kita nak order Address. food tanda, nak Address. hantar. Address. Yang Address. pertama ialah address. Yang kedua, apa menu kita nak. Dan yang ketiga, kita membuat bayaran. Bayar. Bayar. Ya, kita membuat bayaran. Jadi, katakanlah ordering food tanda ini kita namakan dia sebagai M. Yang ini ialah address, kita namakan dia sebagai P. Yang menu kita namakan dia sebagai U. Dan P kita namakan dia sebagai S. Jadi, apakah Boolean expression bagi soalan nombor 4? M sama dengan apa? M sama dengan? Adakah input tiga ini wajib ataupun salah satu tak ada pun boleh kita order untuk food tanda ni? Adakah ia Wajib. perlu? Wajib. Jadi bila wajib? Semua wajib. Ya, bila wajib mesti apakah get logic yang terlibat? Operator yang terlibat. And And. Ya, and. Jadi And. P darab dengan U U. darab dengan S. Jadi M equal P U S. Okey? Boleh kan? Jadi jawapan untuk truth table sama dengan soalan nombor 3. Betul tak? Betul? Jadi Betul. jawapan dia sama. Jadi kita pergi pada soalan 1 dan soalan nombor 2. Betul. Ya, saya. Yang soalan nombor 4 tu kan. Nombor 4. Yang find restaurant tu bukan input lah. Apa dia? Tak dengar. Find restaurant that deliver to you. Find restaurant that deliver to you. You only need to find restaurant. Tak, sekarang ni kita nak order food tanda ni. Cara untuk kita order food tanda yang pertama ialah kita betul juga find restaurant Find Betul sir, restaurant. betul. Tak, sekarang ni kita fahamkan dulu. Food tanda is Malaysian most convenient online food ordering site, connecting people with best restaurant around them. Ordering with food tanda is easy. All you need to find restaurant that deliver to you. Oh, maknanya ialah find restaurant ini sebagai output dia. Betul tak? To deliver to you by entering your address, browse the menu and pay. Okey, jadi sekarang yang convenient with food ordering apa ni? Bukan dia punya output. Terima kasih siapa yang beritahu tadi. Bukan dia punya output. Jadi output dia ialah find. Tapi mana boleh output dia find restaurant? Output dia mestilah ordering food tanda ni. Itu jadi input sir. Jadi input yang ni. Ini jadi input ni, betul. Ya, yang ni adalah jadi input. Ya, betul. Yang ni adalah jadi input. Ini ialah jadi input. Jadi ini ialah input Q katakanlah. Input Q. Kita masih lagi ordering. Dia ni ordering. Ini ialah dia punya output. Iaitu M. Okey, jadi kita kena tambah P, U, S dengan Q. Sebab keempat-empat itu wajib kan? Kita kena tahu restoran, apa menu dia. Kita pilih menu. Kemudian kita beritahu kita punya address dan kita membuat pembayaran.
Jadi kita ada 4 input. Jadi bila kita ada 4 input, jadi M equal apa tadi? Equal P U S dan Q. S dan Q. S dan Q, jadi kita ada 4 input. Jadi kita ada P, kita ada U, kita ada S, kita ada Q. Ada 4 input. Okey, bila ada 4 input, untuk U ada berapa kosong? Siapa yang tahu? Untuk U ada berapa kosong? 4. 4. Untuk U ada 4. Untuk P? 8. Ya. Kenapa 8? 2 kuasa 3. Ya, sini ialah 2 kuasa 3. Sini 2 kuasa 3, ni 2 kuasa 2, sini 2 kuasa 1, sini 2 kuasa kosong. Jadi, ini kita ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kosongnya 8. Dan satunya pun ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. U ada berapa kosong? U ada berapa kosong? 4 kosong. 4. Ya, 4 kosong. 1, 2, 3, 4. Dan satunya pun ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, supaya kita tidak confuse, kita gariskan dia. Takut nanti kita confuse. Kita gariskan setiap 4, 4. Jadi kita tak confuse. Untuk S, kita ada 2 kosong. 2 kosong, 2, 1. Untuk Q, kita ada 1 kosong, 1 untuk 1. Jadi kita kena penuhkan dia sehinggalah habis di bawah. Macam itulah seterusnya. 0, 0, 0, 0. Okey, gariskan supaya kita tidak confuse. Kemudian kita ada 1, 1, 1, 1. Okey, kita sambung yang ini. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Dan yang ini pun kita akan sambung juga. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Dalam PSPM, inilah soalan yang selalu anda akan jawab bila ada 4 input. Jadi dalam PSPM, dia ada 4 input, dia tak lebih daripada itu. Okey, jadi pastikan kalau 4 input, mesti ada 8 kosong, 8, 1. Okey, kemudian sama ada kita nak sekalikan, kalau kita darab, kita boleh sekalikan saja. Sebab bila memudahkan untuk kita. Kalau tidak, kita kena buat satu per satu untuk dapatkan jawapan. Jadi kita kena cari P dengan U dahulu. P dengan U. Jadi P dengan U, kita tengok kolom P dengan U, yang mana ada 1 dengan 1 akan jadi 1. Yang lain semua kosong. Jadi kita ada 1, 1, 1, 1. Yang anda cuba semak, betul tak yang saya buat? Kalau ada salah, tolong betulkan. Kadang-kadang saya pun buat mesti 8 juga, kan? Jadi, itu ialah untuk bagi kolom P dengan U. Kemudian, kita ada
kita ada PUS pula. PUS dengan PUS cari yang ada satu dengan satu sahaja. Jadi sini ada satu, yang lain semua kosong. Dan last sekali ialah M. Dan M kita cari satu dengan satu saja, yang lain semua kosong. Okey, kita telah menjawab soalan nombor 4. Ada apa soalan? Soalan nombor 4, ada apa soalan? Saya harap anda dapat faham apa yang saya terangkan untuk soalan nombor 6.2 untuk tutorial bagi minggu ini. Okey, esok kita akan bercuti Hari Kemerdekaan. Selamat Hari Merdeka untuk anda. Jadi semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan bagi tutorial seterusnya. Dan minggu hadapan kita akan masuk chapter yang baru, iaitu chapter 2. Tajuk dia ialah Networking and Internet. Kita akan belajar sudah networking dan internet. Dan tadi waktu kuliah saya telah memberikan soalan untuk topical test. Jadi saya harap anda dapat markah yang terbaik untuk topical test. Saya pun belum tengok lagi pemarkahan anda. Markah UPS hari itu saya pun belum tengok lagi dia punya jumlah, sebab komputer yang menanda, jadi belum diberi pada saya. Nanti kalau sudah ada, anda boleh PM saya untuk dapatkan markah UPS anda. Okey, itu saja. Jangan lupa menjawab soalan 6.2 bagi soalan nombor 1 dan nombor 2. Nombor 1 dan nombor 2 sila jawab soalan nombor 1 dan nombor 2. Hantar kepada saya. Jika ada apa soalan, boleh utarakan pada saya. Ada soalan? Sebelum kita tamatkan kita punya kelas pada petang ini. Ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Tak ada. Okey, alhamdulillah. Kalau tak ada soalan, saya harap anda faham penerangan saya mengenai Boolean expression dan cara untuk kita membuat truth table berdasarkan kepada senario yang diberi. Oleh itu, selamat petang. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Baik, sir. sama-sama. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Baik, terima kasih. Thank you, sir. Terima kasih.